Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, kes 1MDB, Husni cuba nasihat Najib tapi diminta jangan campur tangan. Berita sepenuhnya. Cubaan bekas Menteri Keuangan Datuk Seri Ahmad Husni Muhammad Hanazalah cuba menasihati Datuk Seri Najib Razak melibatkan 1MDB tidak diterima. Sebaliknya, Husni memberitahu bekas Perdana Menteri itu tidak mahu beliau campur tangan dalam isu berhubung pelaburan dana 1MDB dan sejak daripada itu tidak lagi mengambil tahu dalam sebarang urusan syarikat pelaburan negara itu. Saya menyatakan bahawa 1MDB tidak mempunyai pengalaman dalam bidang itu dan ia hanya perlu diberikan kepada Syarikat Nasional Malaysia. Tetapi Perdana Menteri menjawab saya dengan, Husni, saya tidak mahu anda terlibat dalam campur tangan dan campur tangan mengenai 1MDB. Selepas Perdana Menteri menjawab begitu kepada saya tidak membalas lagi. Saya mengesahkan bahawa pertemuan antara saya dan Perdana Menteri adalah di Pejabat Perdana Menteri. Dan sejak itu, saya langsung tidak terlibat dalam sebarang keputusan atau dimaklumkan mengenai pelaburan berkaitan 1MDB, dakwa Husni mengenai pertemuan 2009 itu. Husni merupakan saksi pendakwaan ke-20 dalam kes rasuah 1MDB berjumlah RM2.3 bilion yang sedang berjalan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Sebelum ini, semasa perbicaraan berasingan, kes rasuah RM42 juta SRC Internasional terhadap Najib pada 19 Ogos 2019, Husni selaku saksi pendakwaan turut memberi keterangan bahawa Najib memberitahunya untuk tidak terlibat dalam 1MDB. SRC adalah bekas anak syarikat 1MDB. Najib 67 tahun menghadapi 4 tuduhan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh suapan berjumlah RM2.3 bilion dalam 1MDB. Ahli Parlimen pekan itu juga didakwa atas 6 tuduhan menerima wang hasil aktiviti haram daripada akaun Tanuri Finance Corporation di Falcon Private Bank Singapura ke akaun M Islamic Bank Berhad miliknya sebelum memindahkannya semula ke akaun milik Tanuri berjumlah 2 bilion. Najib turut didakwa dengan 5 tuduhan menggunakan hasil daripada aktiviti haram untuk disalurkan kepada 5 pihak. Ia membabitkan RM20 juta kepada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO, UMNO bahagian Batu Kawan RM100,000, Ahli Perniagaan Lim Son Peng RM246,000, ORB Solutions Sdn Berhad RM2 juta dan Sembarak Konsortium 1 Sdn Berhad RM303,000. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, sabar. Selesaikan kes mahkamah baharu PRU15, kata Hasan Karim. Berita sepenuhnya. Sikap terburu-buru Barisan Nasional, khususnya kumpulan kluster mahkamah yang mendesak agar pilihan raya umum ke-15 diadakan adalah tidak wajar, kata Hasan Abdul Karim. Ahli Parlimen Pasir Gudang itu berkata, daripada mendesak supaya PRU15 diadakan, adalah lebih baik pemimpin UMNO yang sedang berdepan puluhan pertuduhan di mahkamah menyelesaikan kes mereka terlebih dahulu kerana rakyat kini sedang berdepan kesusahan. Jadi kepada anggota kluster mahkamah ataupun yang bukan kluster mahkamah, mana-mana pihak yang sudah teruja untuk kembali berada di tampuk kuasa dan takhta diminta untuk bersabar sedikit. Selesaikan dahulu kes mahkamah masing-masing. Boleh juga jika mahu diadakan pemilihan parti politik masing-masing.
Kawal inflasi supaya tidak masuk ke tahap hyperinflasi sehingga rakyat biasa boleh mati, katanya dalam satu kenyataan. Pemimpin lama PKR itu berkata kerajaan perlu mencari jalan menyelesaikan isu rakyat yang lebih utama seperti isu kesehatan dan inflasi daripada memikirkan mengadakan PRU 15 semata-mata. Selepas keadaan sesuai dan sejahtera serta COVID-19 tidak lagi menjadi ancaman bahaya terhadap kesehatan awam, maka ketika itu silalah adakan PRU segera mungkin, katanya. Dalam pada itu, Hasan yang juga bekas pengerusi PKR Johor berkata, pihaknya menyokong pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang memberitahu beliau tidak boleh mendahului kuasa yang di Pertuan Agong dalam soal menentukan tarikh PRU 15. Jika Perdana Menteri menghadap yang di Pertuan Agong untuk menasihati Seri Paduka bagi membubarkan Parlimen ke-14 seberapa segera dalam tahun ini kerana didesak kiri dan kanan, maka ada kemungkinan permohonan itu ditolak. Aiblah bagi seorang Perdana Menteri Seri Paduka menolak nasihatnya seperti yang pernah berlaku ke atas Perdana Menteri sebelum ini. Itu mungkin sebab mengapa Ismail Sabri perlu berhati-hati supaya pisang tidak berbuah dua kali, katanya. Jelasnya sistem negara berlandaskan Raja Berperlembagaan dan Agong mempunyai kuasa untuk menolak nasihat Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen. Malaysia bukan negara kuasa rakyat sepenuhnya, sebaliknya sistem Raja Berperlembagaan masih berfungsi. Seri Paduka boleh menolak nasihat Perdana Menteri di bawah perkara 40 dalam kurungan 2 kurungan B, iaitu menggunakan budi bicara untuk tidak memberi izin terhadap permohonan pembubaran Parlimen terlalu awal dari tarikh yang wajar dan sepatutnya, jelasnya. Terdahulu semasa konvensyen Barisan Nasional BN baru-baru ini, pemimpin utama BN sekali lagi memberi isyarat secara tidak langsung yang mahu Ismail Sabri menyegerakan PRU 15. Ismail Sabri pula membalas tidak akan melambatkan PRU 15 walau sesaat apabila tiba masanya nanti. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.